Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran matematik kita dalam operasi bahagi. Okey, Ustazah minta masing-masing buka buku aktiviti muka surat 75. Buka sekarang buku aktiviti muka surat 75. Kita lihat soalan yang pertama. Aktiviti 1. Bahagi, tulis ayat matematik. Bila kata tulis ayat matematik, maksudnya ialah kita perlulah menulis nombor berserta dengan operasi dan simbol sama dengan. Okey, contohnya seperti ini. 6 bahagi 3 sama dengan jawapannya. Okey, kalau tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. 4 tolak 3 sama dengan 1. 6 darab 6 sama dengan 36. Itu semua adalah contoh ayat matematik. Okey, ayat matematik adalah dalam bentuk nombor, bukan dalam bentuk perkataan. Kita lihat soalan A. Di sini ada 6 loket. Okey, di sini ada 6 loket dan 6 loket ini dibahagikan kepada 3. 3, 3. Jadi 6 bahagi 3, jawapannya ialah pertama, kita kena lihat sifir 3. 3 darab berapa dapat 6? 3 darab berapa dapat 6? Jawapannya 3 darab 2 sama dengan 6. Sekarang kita lihat soalan B. Gambar ini merujuk kepada gambar cincin. Jom kita kira ada berapa cincin. Ustazah nak kira 2, 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ustazah ada 10 cincin. Okay, jadi Ustazah ingin bahagikan kepada 2. Ustazah, bolehkah kita nak bahagikan kepada 5? 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Okay, tetapi hari ini Ustazah nak tunjuk Ustazah nak bahagi kepada 2. Misal kata Ustazah ada 2 orang kawan. Ustazah nak bagi 10 cincin. Bila Ustazah nak bahagi 10 cincin, setiap kawan Ustazah mesti mempunyai bilangan cincin yang sama. Okay, jadi 10 bahagi dengan 2. Jadi seorang akan dapat berapa cincin? Kita kena lihat sifir berapa? Sifir 2. 2 darab berapa dapat 10? 2 darab berapa dapat 10? Lihat sifir 2. Jawapannya ialah 2 darab 5 dapat 10. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Boleh ke Ustazah nak buat 10 bahagi 5? Boleh. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Kita lihat C. Okay, C ni gambar bunga. Banyaknya bunga. Okay, Ustazah nak kira kiraan 3, 3. 3, 6, 9, 12. Ada 12 kuntum bunga. Ustazah ingin berikan kepada 3 orang. Bila Ustazah ingin bahagikan kepada 3 orang, setiap orang perlulah mendapat bilangan yang sama. 12 bahagi 3. Kita kena lihat sifir berapa? Kena lihat sifir 3. 3 darab berapa dapat 12? 3 darab berapa dapat 12? 3 darab 4 dapat 12. Jadi 12 bahagi 3 sama dengan 4. Boleh ke Ustazah nak buat 12 bahagi 4 sebab dekat sini ada 4 objek kan? Boleh. 12 bahagi 4 sama dengan 3. Okey, sekarang kita lihat soalan seterusnya dalam bentuk garis nombor. Okey, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini menunjukkan kiraan 2, 2.
Okey, kiraan 22. Mana nombor satunya? Kat sini nombor 1 tapi tak tulis sebab dia kira 22. Bila kira 22 maksudnya adalah sifir 2. Jadi apakah nombor yang sepatutnya kita letak pada ruangan kotak yang kosong ini? Okey, ruangan yang pertama hendaklah kita meletakkan nombor yang paling akhir pada garis nombor ini iaitu nombor 16. Okey, kalau kita lihat nombor 16 adalah nombor yang paling besar pada garis nombor ini. Dia yang paling terakhir dan dia jugalah yang paling besar. Okey, 16 bahagi dengan berapa? 16 bahagi dengan kosong ke? Bukan. 16 bahagi dengan nombor yang sebelah dia iaitu 16 bahagi 2. 16 bahagi 2 kita perlu lihat sifir berapa? Kita kena lihat sifir 2. 2 darab berapa dapat jawapan 16? 2 darab berapa dapat jawapan 16? 2 darab 8. Jadi jawapannya adalah 16 bahagi 2 sama dengan 8. Okay, now kita lihat E pula. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kalau kita lihat garis nombor ini, ia adalah kiraan 3. Kiraan 3 maksudnya adalah sifir 3. Jadi di ruangan yang kosong ini kita letakkan nombor yang paling terakhir sekali iaitu 18. 18 bahagi berapa? 18 bahagi dengan 3. 18 bahagi 3 kita kena lihat sifir 3. 3 darab berapa dapat 18? 3 darab berapa dapat 18? 3 darab dengan 6 dapat 18. Jadi 18 bahagi 3 sama dengan 6. Baiklah, kita sambung. Okey, sekarang ini Ustazah minta masing-masing buka buku tulis. Buka buku tulis, garis tepi tulis hari dan tarikh pada hari ini dan salin soalan yang ada di skrin ini. Okay, soalannya berbunyi, selesaikan anu bagi operasi bahagi. Okay, selesaikan anu bagi operasi bahagi. Anu, apakah anu? Kita pernah belajar dalam operasi tambah dan juga tolak. Okay, anu kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah unknown. Unknown, tidak diketahui. Jadi dalam matematik, anu ini adalah nilai yang kita tidak tahu, nilai rahsia bagi operasi bahagi. Ya, okay, soalannya soalan nombor 1, K bahagi 3 sama dengan 7. K bahagi 3 sama dengan 7. Ada satu rahsia yang Ustazah ingin bagi tahu antara 3 sama dengan 7. Antara yang ini. Okey, rahsianya ialah lihat dan perhatikan betul-betul. Sama dengan ini akan bertukar wajahnya. Aha, dia bertukar menjadi darab. 3 darab 7. Biar betul. Ya, 3 darab 7. Okey, ini adalah teknik dan strategik untuk kita menjawab soalan anu bagi operasi bahagi. Okey, jadi 3 sama dengan 7 adalah rahsianya 3 darab 7. 3 darab 7 kena lihat sifir berapa? Sifir 3 boleh, sifir 7 pun boleh. Okey, jadi jawapannya 3 darab 7 sama dengan 21. Jadi K, jawapan ia adalah 21. 21 bahagi 3 sama dengan 7. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. 45 bahagi K sama dengan 9. Tadi dia punya nombor anu ataupun nilai rahsia dia berada di hadapan. Sekarang nilai rahsia dia berada di belakang. Bagaimana tu kan? Okey, jadi
Ustazah kan dah bagi tahu ada satu keajaiban, satu misteri yang kita kena rungkaikan, iaitu pada sama dengan ini. K sama dengan 9 adalah merupakan K darab 9. Okey, jadi kita buat persamaan ini. 9 darab tanda soal. Tanda soal ni apa pula Ustazah? Tanda soal ini merujuk kepada K. 9 tanda soal, darab tanda soal, tak tahu apa-apa, K maksudnya sama dengan 45. Sebab kita tahu kan yang depan ni adalah merupakan jawapan sifir. Jadi 9 darab berapa ataupun 9 darab tanda soal ataupun 9 darab K, tanda soal ni adalah K, sama dengan 45. Kita nak kena lihat sifir tanda soal ke? Mustahil, sebab kita tidak pernah menghafal sifir tanda soal. Kita lihatlah sifir 9. 9 darab 5 sama dengan 45. Jadi tanda soal ini berapa nilainya? Nilainya adalah 5. 5 ini merujuk kepada K. Okey, jadi kita tuliskan K sama dengan 5. Faham? Kalau masih lagi belum faham, ulang balik apa yang Ustazah ajarkan ini bermula dari nombor 1 ini. Okey, Ustazah minta kamu salin. Sekarang kita lihat pembelajaran yang seterusnya. Tuliskan ayat matematik. Okey, macam Ustazah pernah kata sebelum ini, ayat matematik adalah berupa nombor, bukannya perkataan. Jadi bila kata soalan minta untuk kita menuliskan ayat matematik, ayat itu mestilah mempunyai nombor, simbol, sama ada tambah, tolak, bahagi ataupun darab. Okey, dan juga simbol sama dengan. Jadi soalan ini minta untuk kita menuliskan ayat matematik. Jadi operasi apa yang sesuai untuk kita gunakan bagi soalan ini? Okey, hari ini kita belajar operasi bahagi kan. Jadi tentulah Ustazah nak buat ayat matematik bahagi. Kalau tolak macam tak apa, kita lihat nanti. Okey, pertama sekali untuk kita buat ayat matematik operasi bahagi, pertama sekali kita perlulah menulis nombor yang paling besar. 5, 6, 30. Mana yang paling besar? 30 yang paling besar. Jadi Ustazah tulis A. A maksudnya dia kena tulis dulu. Okey, jadi Ustazah tulis 30. Bahagi dengan pilih sama ada nak tulis nombor 5 boleh, nak tulis nombor 6 pun boleh. Ustazah nak pilih nombor 6. Jadi Ustazah tulis kat situ tandakan B sebagai nombor yang kedua Ustazah nak tulis. Jadi bahagi dengan 6. Sama dengan yang tinggal hanyalah nombor 5. Jadi nombor 5 adalah nombor yang ketiga Ustazah akan tulis. Jadi 30 bahagi 6 sama dengan 5. Tapi boleh ke Ustazah nak tukar? Boleh. Yang pasti nombor yang paling besar untuk operasi bahagi mesti kena tulis dahulu. Iaitu apa nombor besar dia? 30. Jadi kita tulis nombor 30 dulu. Okey. Selepas itu 30 bahagi dengan, tadi bahagi dengan 6 kan? Ustazah nak bahagikan dia dengan 5 pula. Okey, jadi 30 bahagi dengan 5 sama dengan 6. Okey, 30 bahagi dengan 5 sama dengan 6. Ada satu misteri yang kita telah berjaya bongkarkan, iaitu sebenarnya sama dengan ini adalah darab. 6 darab 5 sama dengan 30. 5 darab 6 sama dengan 30. Okey. Jadi ini adalah ayat matematik bagi operasi bahagi. Kalau Ustazah rajin sangat, Ustazah nak buat ayat matematik darab. Boleh, tak ada masalah. 5 darab 6 sama dengan 30. 6 darab 5 sama dengan 30. Jangan letak nombor 7 pula, sebab dalam pilihan ini tiada nombor 7. Jangan letak nombor 8 yang tiada kena mengena, sebab nombor dekat sini tiada nombor 8. Yang ada hanyalah nombor 6, 5, 30. Okey, jadi operasi
yang kita boleh buat dalam ketiga-tiga nombor ini adalah operasi bahagi dengan darab. Boleh tak saya nak buat ayat matematik tambah? Boleh, tak salah. 5 tambah 6. 5 tambah 6 sama dengan 30. Macam tak logik tu kan? Mana ada 5 tambah 6, 30? Kalau tak percaya, kiralah. Okey, jadi operasi tambah tak boleh lah ya. 5 tambah 6 tak boleh. Okay, 5 tambah 6 bukan 30. Tetapi kalau kamu buat 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, cukup sampai 6 kali kamu tambah baru dapat 30. Tapi nanti kamu tak tulislah nombor 6. Okay, jadi soalan ini dia minta kita gunakan ketiga-tiga nombor ini untuk kita buat ayat matematik. Jadi operasi bahagi dan juga operasi darab sesuai digunakan untuk menjawab soalan nombor 1. Kita lihat soalan yang kedua. Okay, jadi sekarang kita operasi bahagi kan. Ustazah tak nak sebutlah tentang darab ni. Okey, walaupun kalau kamu buat operasi darab pun boleh, tapi sebab kita belajar operasi bahagi, jadi kita ketepikan dulu, simpan elok-elok dulu kita punya operasi darab kita. Okey, Ustazah nak fokus pada bahagi sahaja. Okey, soalan yang kedua, dia bagi bulatan, dekat tengah-tengah tu ada simbol bahagi 8. Ada tulis bahagi 8. Ini kerja yang senang. Maksudnya soalan ni minta kita bahagi dengan 8. Betul tak? Jadi kita tulislah siap-siap bahagi dengan 8. Apa yang kena bahagi dengan 8 ni? Kita tengok pilihan nombor dekat sini. Bila kita nampak ada banyak nombor, 16, 7, 2 dengan 56, 8 Ustazah, tak payahlah. 8 kan dah tulis dekat sini. Okey, jadi antara 4 nombor ini kita kena pilih yang paling besar. Okey, boleh tak Ustazah saya nak pilih nombor 7? Boleh, silakan. Tapi tips Ustazah bagi adalah pilih nombor yang paling besar. Jadi nombor yang paling besar adalah 56. Ustazah tandakan A sebagai nombor pertama yang kita kena tulis. Kat mana nak letak 56? Tentulah letak di hadapan. Kan? Nombor besar kena letak dekat hadapan. Ingat tak Ustazah ajar tadi tentang garis nombor yang paling besar, nombor yang paling terakhir dekat garis nombor tadi, letak dekat ruangan kotak kosong yang pertama tadi. Jadi 56 bahagi 8. Kena tengok sifir berapa? Sifir 8. Sifir 8. Tengok 8 darab berapa dapat 56. Ustazah, saya tahulah 8 darab berapa. 8 darab berapa? 8 darab 7. Pandai. 7 ada kat sini tak? Adalah rupa-rupanya. Jadi sebenarnya soalan ini dia dah sediakan ayat, dia dah sediakan jawapan, dia sediakan soalan. Kita je kena bijak menyusun. Jadi nombor yang kedua Ustazah boleh tulis adalah 7. Jadi sama dengan 7. Okay, now. Tapi ada lagi 2 dengan 16 kita tak tulis. Okey, baiklah, tak apa. Jadi 56 dan 7 kita dah tak payah nak ulang balik. Okey. Sekarang kita nak lihat 16 dengan 2. Bahagi 8 tetap kita kena tulis bahagi 8. Jadi apa yang kita kena letak dekat depan ini? Nombor 16 ataupun nombor 2? Ustazah, nombor 56 paling besar. 56 kan dah tulis. Ini antara nombor 16 dengan 2. Yang mana satu? Nombor 16 lah yang paling besar. Kita letakkan di hadapan. 16 bahagi 8. Tengok sifir berapa? Sifir 8 Ustazah. Ustazah tak payah tengok-tengok sifir. Tu dah ada dah jawapan dekat bawah. Sebab tinggal nombor 2 je yang tak tulis. Pandai. Jadi kita tuliskanlah sama dengan 2. Jadi ini adalah contoh-contoh ayat matematik. 16 bahagi 8 sama dengan 2. 56 bahagi 8 sama dengan 7. Okey? Jelas? Sekiranya masih lagi belum faham, ulang balik video Ustazah ini. Okey, ada satu perkara penting. Ada satu perkara penting yang kamu kena tahu ialah
Bahagikan dengan kosong, jawapannya juga kosong. Jadi dalam operasi bahagi sama dengan darab. Apa-apa nombor yang kita bahagikan dengan kosong, jawapannya kosong. Apa-apa nombor yang kita darabkan dengan kosong, jawapannya kosong. Okey, jadi kosong dalam operasi bahagi dan juga operasi darab ini begitu musuh. Kalau darab jumpa kosong je mesti dapat jawapan kosong. Kalau bahagi jumpa kosong je mesti akan dapat jawapan kosong. Jadi sekiranya kamu menjumpai soalan yang memerlukan kamu jawab bahagi dengan kosong ataupun darab dengan kosong, kamu tak payah fikir panjang. Mesti jawapan dia kosong. Contoh Ustazah bahagi ya. Ustazah bagi contoh soalan. Okey, contoh kalau soalan dia K bahagi kosong sama dengan berapa? K bahagi dengan kosong sama dengan berapa? Yang ni Ustazah tulis 3 dengan 7 kan, tapi Ustazah tukar. K bahagi dengan kosong sama dengan berapa? Okey. Salah. Ustazah perbetulkan ya. K bahagi dengan 3 sama dengan kosong. K bahagi 3 sama dengan kosong. Jadi K jawapan dia apa? K tentu-tentulah jawapan dia kosong. Okey, kosong bahagi 3 sama dengan kosong. Begitu juga kalau Ustazah buat macam ni. 45 bahagi berapa bahagi dengan K sama dengan kosong. 45 bahagi K sama dengan kosong. So K ni kamu tak payah nak buat kira-kira lagi. K mesti jawapan dia kosong. Okey, jelas? Jadi Ustazah akan tinggalkan kamu dengan kerja sekolah, tugasan kerja sekolah. Okey, Ustazah nak salin ya. Salin yang Ustazah suruh salin. Yang ni salin. Okey. Yang sebelum ni pun salin. Cuma yang slide yang pertama tu saja, yang buku aktiviti tu je tak payah salin. Okey, yang ini adalah merupakan tugasan kerja sekolah matematik. Okey, buku aktiviti muka surat 79 dan 80 dan Ustazah minta kamu hafal sifir masing-masing. Pada minggu hadapan Ustazah akan dengar hafalan kamu. Baiklah, itu saja. Ada apa-apa masalah boleh PM WhatsApp Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.